Subsidi rakyat dijangka cecah 81 bilion ringgit tahun ini. Berita tengah hari 5 Oktober bersama saya Hazel Desmond. Subsidi untuk rakyat dijangka mencecah 81 bilion ringgit tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata meskipun angka itu tinggi, mengurangkan jumlahnya tanpa melihat keperluan rakyat bukan satu pilihan. Ini bagi memastikan rakyat tidak terbeban terutama dengan kos sara hidup masa kini. Subsidi makanan itu tinggi. Subsidi ayam dan telur sahaja sehingga 30 September mencecah 3.8 bilion ringgit. Subsidi seluruh negara, minyak, elektrik, makanan untuk tahun ini dengan kos pertama mencecah 81 bilion ringgit. Terbayangkan. Dan mengurangkan subsidi itu bukan pilihan kerana ia akan membebankan rakyat, tetapi mengemukakan satu dasar yang lebih ampuh, yang realistik untuk menyelamatkan ekonomi negara yang disebut subsidi rationalization. Menerusi langkah rasionalisasi, subsidi elektrik untuk 1% kumpulan rakyat terkaya telah dibatalkan. Bagaimanapun, ia tidak membebankan kerana 99% rakyat tidak akan terkesan. Beliau berkata demikian pada perasmian Konvensyen Pengurusan Hal Ehwal Islam sempena Ijtimak Perdana Agensi Agama Seluruh Malaysia Sabah 2023 di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri beri jaminan hubungan kerjasama dengan Sabah akan terus dipertingkat, khususnya dalam memastikan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Bapa-bapa kita pada tahun 1963 dalam Perjanjian Malaysia menjanjikan untuk melaksanakan beberapa hasil dari muafakat di antara pemimpin Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Jadi tugas generasi seperti kami tentulah melaksanakan. Dah ada perjanjian jelas, kita mesti laksanakan sedaya upaya kita. Dan ini telah kita laksanakan dan saya bagi jaminan dan dukungan dan kerjasama erat sahabat saya, Saudara Sri Haji Ji, kita akan terus meningkatkan usaha dan mendengar apa-apa langkah lain yang perlu dilaksanakan. Perdana Menteri turut berterima kasih kepada Adun Sabah yang menarik balik saman pemula berkaitan MA63 berhubung tuntutan 40% hasil Sabah. Melaka menerima lagi 80 tan metrik beras tempatan yang akan diedarkan bagi menampung keperluan rakyat di negeri itu. Exco Negeri Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, setakat ini Melaka telah menerima 300 tan metrik beras tempatan dan baki 200 tan metrik yang dimohon akan diterima dalam masa terdekat. 80 metrik tan lebih kurang dalam 80,000 akan ada 8,000 kampit beras lagi akan masuk ke pasaran, ke kedai-kedai runcit. Jadi kedai-kedai runcit ni seperti biasa yang saya dimaklumkan adalah bermula daripada hari Sabtu ni kedai runcit dia akan dihantar ke family store, semua family store dan negeri Melaka. So 8,000 ni akan bagi pada family store tu. Sebab ni adalah daripada satu pemborong kita iaitu Imam 55 tu dah masuk, dan saya pun memang tengah dalam usaha untuk kita ambil balik. Sebab hari tadi kita mohon ada 500 metrik tan. Alhamdulillah daripada 500 metrik tan hari ini, sehingga hari ini kita dah ada lebih kurang dah dapat lebih kurang dalam 300 metrik tan untuk negeri Melaka. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam segmen Apa Khabar YB di Konti Melaka FM. Dalam pada itu, Dr. Muhammad Akmal mengharapkan kerjasama semua pihak dalam menjalankan penguatkuasaan bagi mengurangkan ketirisan isu beras tempatan. Beliau percaya jika ketirisan dapat dibanteras, isu tersebut dapat diselesaikan. Program Jualan Rahmah terus dapat sambutan positif masyarakat. Di Dun Pelangai Bentong, mereka berharap penganjurannya dilaksana secara berkala untuk memberi peluang mendapatkan barangan keperluan asas pada harga murah yang lebih murah.
Jualan rahmah yang berlangsung di Felda Kemansul, 1,000 ekor ayam segar berharga RM8.40 sekilogram dan 500 papan telur pada harga RM11 sepapan. Harga memang bagus. Di kedai RM10 lebih. Di sini cuma RM8 lebih. RM8.40. Jadi terbaiklah. Kalau boleh teruskan. Teruskan lagi baik. Lagipun macam ini bolehlah membantu orang-orang yang tak ada kemampuan kan. Beza tu memang ada lah. Maknanya saya bersyukur lah saya sekali dapat beli macam ni. Sebab dah jumpa macam ni pun payah kan. Lebih kurang tu beza tu ada beza, memang ada beza lah. Kalau boleh adakan lagi lah. Maknanya setiap bulan ke tak kira lah. Sementara itu, Pengurus Besar Wilayah Felkera Berhad Pahang, Huzaifah Abdul Nasir berkata pihaknya merancang untuk mengadakan lagi jualan rahmah secara berjadual. InsyaAllah dengan bekalan yang akan kita terima dari peringkat-peringkat, kita cuba untuk memenuhi keperluan masyarakat setempat lah. Sebagaimana yang kita buat untuk masyarakat Felda Kemansul pada hari inilah. Respon macam mana dari rakyat? Respon ada lagi nak minta produk baru pula sebab kita sebagaimana yang tuan-tuan sedia maklum, Felkera pun ada beras dan cuma hari ini kita dapat bawa, pada 2 hari lepas kita dapat bawa dalam mini KUD. InsyaAllah kita akan usahakan pula produk-produk lain lah yang bawah Felkera Berhad. Pemohon rumah mampu milik di Pulau Pinang diminta mengemaskini maklumat supaya proses penawaran rumah dapat dijalankan. Ketua Pegawai Operasi Lembaga Perumahan Negeri Fakrul Razi Ibnu Omar berkata, setakat ini hanya 7,686 daripada 43,260 pemohon telah berjaya mengemaskini maklumat dan dikategorikan sebagai pemohon aktif. Saya mewakili Lembaga Perumahan menjemput semua penduduk Pulau Pinang yang layak untuk mendaftar semula pada 28 dan 29 hari bulan Oktober di PPR Tambi Kecil, Batu West. Ujar beliau, ini merupakan peluang terbaik untuk mereka mendapatkan perkhidmatan mendaftar dan mengemaskini permohonan. Beliau berkata demikian selepas Simposium Perumahan Negeri 2023 yang dirasmikan Exko Perumahan dan Alam Sekitar Negeri Datuk Seri S. Sundara Raju. Keputusan sama ada insentif diskaun bayaran balik pinjaman PT-PTN akan diteruskan dalam Belanjawan 2024 atau tidak tertaluk kepada kelulusan Kementerian Kewangan. Demikian penjelasan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Apa pun perkara mengenai itu ia tertakluk kepada keputusan Kementerian Kewangan. Thank you. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Hari Akademia dan Bulan Akademia Peringkat Kebangsaan 2023 di Putrajaya. Menurutnya, setakat ini tempoh diskaun bayaran balik pinjaman PT-PTN yang telah tamat pada 31 Mei lepas seperti yang diumum Perdana Menteri semasa pembentangan Belanjawan 2023 pada Februari lepas tidak dilanjutkan. Pertandingan syarahan dan bercerita bahasa Melayu menjadi medium mengangkat martabatnya sebagai bahasa kebangsaan. Pelaksanaan pertandingan seumpama itu mampu menggalakkan murid-murid sekolah jenis kebangsaan menguasai serta mempertingkat tahap penguasaan bahasa Melayu. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Lim Ho Ying, bagi murid-murid yang mengikuti pendidikan di sekolah jenis kebangsaan bukan sahaja fasih dalam bahasa ibunda, malah boleh bertutur dan menggunakan bahasa kebangsaan. Jadi dengan adanya banyak program-program sebegini, dari program sebegini kita boleh nampak memang walaupun anak-anak kita di sekolah memang ada fasih, bukan saja fasih dalam bahasa ibunda, baik di bahasa Cina atau bahasa Tamil, mereka juga fasih dalam bahasa Melayu. Yang ini merupakan, saya yakin anak-anak kita memang berbakat dua bahasa, itu memang tak ada masalah untuk mereka. Jadi ini menjadi satu bukti yang mereka memang boleh fasih, boleh handle dengan baik sekali.
Beliau berkata demikian pada majlis penutup dan penyampaian hadiah pertandingan syarahan dan bercerita bahasa Melayu SJKC dan SJKT Piala Perpaduan Perdana Menteri Peringkat Kebangsaan di Kuala Perlis. Seramai 60 peserta mewakili SJKC dan SJKT dari seluruh negara menyertai pertandingan kali ini menyaksikan Kuala Lumpur merangkul Piala Perpaduan Perdana Menteri buat kali kelima berturut-turut. Seorang lelaki orang asli dikuatiri maut di Baham seekor harimau ketika keluar menyumpit di kawasan ladang kelapa sawit berhampiran pos pasik Gua Musang, Kelantan kemarin. Mayat PC Amut 25 tahun dari Kampung Sugi, Pos Pasik dipercayai telah ditemui penduduk kampung semalam dengan kesan cakaran haiwan liar tersebut di bahagian kepala dan badan. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Keselamatan Kampung Orang Asli Pos Pasik Muhammad Sani Natiman, pihaknya dimaklumkan seorang pemuda dari kampung terbabit tidak pulang selepas keluar menyumpit pada Selasa. Pada pukul 5 petang semalam, penduduk kampung keluar mencari mangsa di atas kawasan Bukit Kampung Piwa yang bersempadan dengan ladang kelapa sawit dan telah menjumpai motosikal serta peralatan menyumpit. Mereka turut memaklumkan melihat kesan tapak kaki harimau di lokasi kejadian. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chon Fu mengesahkan menerima laporan kejadian berkenaan. RUU Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023 perlu diluluskan. Penasihat Pertubuhan Kesihatan Awam Malaysia, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar berkata, RUU itu sangat penting memandangkan trend penggunaan vape dan rokok elektronik semakin meningkat, terutama dalam kalangan remaja. Kita harap 100% ahli parlimen kita, tak kira daripada blok kerajaan atau blok pembangkang, supaya mereka menyokong RUU rokok ini supaya kita dapat menjaga kepentingan kesihatan remaja kita dan juga masyarakat amnya. RUU ini penting untuk mengawal terutama vape dan rokok elektronik yang tidak ada kawalan sekarang ni. Jadi mesti diluluskan dan mesti disokong 100%. Beliau ditemui selepas program Selamat Pagi Malaysia. 5 kawasan mencatat bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada paras tidak sihat setakat pukul 12.30 hari tadi. Bacaan tertinggi direkodkan di Bukit Rabai, Melaka dengan bacaan IPU 153. Menurut laman web Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar, kawasan yang mencatat IPU melebihi 100 ialah Bandar Raya Melaka 152, Port Dickson 137, Batu Pahat 120 dan Tangkak 129. Sebanyak 51 lagi kawasan merekodkan bacaan IPU sederhana di antara 51 hingga 100, manakala 12 kawasan lain merekodkan bacaan IPU baik iaitu kurang daripada 50. Bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara adalah baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat dan IPU melebihi 300 adalah berbahaya. 12 wajah ikon tempatan negara dalam pelbagai bidang dihasilkan dalam bentuk lukisan akan dipamerkan pada Pameran Kebangsaan 2024-2025. Projek tersebut mendapat sokongan Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Hajah Lailatul Sherin Akashah Khalil yang juga penaung diraja bagi projek amal 12-12-12. Antara ikon yang dipilih ialah Ratu Squash Negara Datuk Nicole Ann David, selebriti masakan Datuk Chef Wan, Ahli Biologi Hidupan Liar Dr. Wong Siu Ti dan Ratu Rock Negara Ella. 12 pelukis kontemporari juga telah dipilih untuk menjayakan projek kebajikan ini. Berminat untuk menyertai program ini sebabnya ia adalah charity yang membantu masyarakat tentang banjir lah kan, dan daripada situlah saya setuju untuk join program ni, dan salah satu sebabnya lagi sebab
dia merupakan 12 ikon bulan 12 dan 12 artis yang join pameran ini. Dan setiap artis dia akan membuat ikon-ikon yang berbeza lah. Program yang semacam ni saya rasa perlulah pelukis-pelukis pun bekerjasama dengan dengan NGO yang buat untuk untuk membantu mangsa-mangsa yang ditimpa musibah lah kan. Kesemua 12 potret ikon itu kelak bakal dijual bagi mengumpul dana bencana alam untuk pembelian 100 bot penyelamat yang akan diserahkan kepada agensi JBPM. Lokasi pameran berkenaan yang akan dimaklumkan kelak bakal berlangsung selama setahun bermula Januari tahun depan. Betul ke ni? Awak yakin ke? Bila awak dengar semua ni? RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul. Ini baru betul. Tantis Villa, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari. Hampir 50% lepasan SPM tidak menyambung pelajaran. Kerajaan telah membuka ruang kepada anak muda ini untuk mula mencaburkan diri lebih awal dalam sektor pembuatan sebagai pekerja berkemahiran dengan gaji berpatutan. Kerajaan melalui inisiatif akademi dalam industri akan menyediakan dana khusus RM209 juta untuk usaha penyediaan insentif allowance pendapatan. 50,000 anak muda kita disasarkan mendapat pekerjaan berkemahiran dengan sijil kemahiran Malaysia pada akhir 5 RMK 12. Telekom Malaysia Berhad TM mengumumkan kemas kini bagi pakej jalur lebar Unify sebagai komitmen untuk menambah baik akses dan keterangkuman digital di negara ini. Ini termasuk plan dengan kelajuan 100 megabit sesaat pada harga RM99 sebulan. Untuk masa terhad, TM memberikan potongan harga RM10 bagi pelan sama. Ia bagi memastikan lebih ramai rakyat Malaysia memanfaatkan kemajuan internet lebih tinggi pada harga lebih rendah. Semua pelanggan Unify yang layak akan dinaik taraf secara automatik tanpa sebarang obligasi dan kontrak semula perkhidmatan. Peralihan akan dilaksanakan secara berperingkat sehingga Januari 2024. Pada masa sama, pakej Rahmah Unify akan terus ditawarkan untuk komuniti yang kurang mendapat perkhidmatan termasuk warga emas, OKU, komuniti B40 dan veteran. Pelan itu dirangka khas dengan jalur lebar tetap 30 megabit sesaat tanpa had pada harga rendah RM69 sebulan. Bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana, penurunan harga dapat ditawarkan bagi semua pelan Unify Biz Fiber daripada 100 megabit sesaat kepada 2 gigabit sesaat. Bursa Malaysia menyaksikan dagangan bercampur-campur didorong sentimen berhati-hati walaupun Wall Street meningkat dalam dagangan semalaman. Indeks FBM KLCI naik 2.19 mata kepada 1,418.03 mata setakat pukul 12.30 tengah hari tadi. IWCT muncul kaunter saham paling aktif naik setengah sen kepada 70.5 sen. Impiana juga meningkat setengah sen kepada 9 sen dan Icon bertambah setengah sen kepada 12 sen. Sementara itu, Ibraco mendahului kaunter saham paling untung dengan peningkatan 5.5 sen kepada 61 sen. IGB REIT naik 2 sen kepada RM1.68 dan IHH bertambah 2 sen kepada RM5.82.
Dan ringgit memulakan sesi urus niaga pagi tadi lebih kukuh berbanding dolar Amerika Syarikat. Peningkatan didorong perkembangan indeks dolar yang susut kepada 106.773 mata menjelang pengumuman data gaji bukan peladangan negara maju itu esok. Pada 12 tengah hari tadi, ringgit diniagakan pada 4.71 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.44 dan berada pada 3.17 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.73 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.96 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 12.78. Di Malaysia masih beras harga terkawal, beras tempatan. Terkawal maknanya Kementerian Kewangan kena tambah wang bagi subsidi. Apa keputusan? Mak Sabu tanya, saya kata jangan naik harga beras tempatan. Beli hanya beras import, jangan beli beras tempatan untuk tentera, polis dan untuk jabatan kerajaan, sekolah-sekolah asrama untuk mengurangkan tekanan keperluan beras di kalangan rakyat. Berapa jumlah subsidi tambahan? Hampir 400 juta ringgit. Untuk Sabah dan Sarawak yang guna beras import, kita subsidi sementara supaya harga di sana tak lebih daripada RM31 daripada RM40 sekarang. Jepun telah bersedia untuk pelepasan kedua air terawat dari loji nuklear Fukushima Daiichi hari ini. Pelepasan dibuat ketika Rusia mendakwa Jepun gagal memberikan maklumat penuh mengenai pelepasan air tersebut. Jepun telah melepaskan air dari loji berkenaan ke lautan pada akhir Ogos walaupun mendapat kritikan kuat dari China. Sebagai tindakan balas, China mengambil keputusan mengenakan larangan menyeluruh terhadap semua import akuatik dari Jepun. Jepun bagaimanapun mempertahankan air itu selamat selepas dirawat. Malah setakat ini, Jepun masih belum membuat keputusan sama ada akan memfailkan aduan rasmi kepada Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO berhubung tindakan China mengharamkan import makanan laut. Perkara berkenaan dimaklumkan Menteri Pertanian, Perhutanan dan Perikanan Jepun, Ichiro Miyashita, yang turut berharap isu dengan China dapat diselesaikan dalam rangka kerja WTO. Lebih 1.33 juta meter padu air terawat yang terkumpul di tapak itu sejak bencana nuklear 2011 telah dilepaskan. 190 orang cedera selepas taufan Koinu mula melanda kawasan pedalaman di selatan Taiwan hari ini. Namun, tiada kematian direkodkan. Ekoran hujan lebat dan angin kencang, hari bekerja dan kelas terpaksa dibatalkan di bandar-bandar di pulau berkenaan. Hujan paling lebat melanda sepanjang daerah timur negara termasuk Taitung. Susulan taufan akhir Ogos lalu, penduduk membuat persiapan lebih rapi mendepani taufan Koinu. Kebanyakan daerah dan bandar di Taiwan mengisytiharkan cuti kerja dan sekolah. Selain ibu kota Taipei merupakan pusat kepada pasaran saham dan kewangan tidak terjejas dan beroperasi seperti biasa. Menurut risiko ribut tropika, taufan Koinu mula mendarat di semenanjung Hengchun, Taiwan sebagai taufan kategori 4 dengan kelajuan 156 batu per jam dan diramal lemah apabila melintasi selat Taiwan sebelum menuju ke wilayah China dari Guangdong. Sukan Asia Hangzhou 2022, pemain skuash perseorangan negara S. Siva Sanggari menjangkakan perlawanan penentuan pingat emas perseorangan wanita hari ini akan menjadi medan menguji ketahanan mental dan fizikal. I just hope they have a long match today. I hope they use a lot of energy. Whoever comes in the finals, to be the best out there, you got to beat anyone there. So I just want to try to stay focused in my game. Take it one point at a time. I don't want to think anything further. One last push tomorrow, and I really, really hope to do well and come out with a win tomorrow as well. Bagi pasangan Syafiq Kamal, Aifa Azman, mereka akan memberikan sepenuh perhatian berdepan pilihan pertama dari India pada aksi final.
kita akan discuss pasal tu malam ni. Buat masa ni kita rehat dulu. Tapi we're gonna go with full strength day next tomorrow, new day. Malam ni buat benda sama, recovery, makan cukup, rehat cukup. 100% lagi untuk esok. Setakat ini, Kem Squash sudah meraih 1 pingat emas menerusi acara berpasukan wanita dan gangsa bagi acara berpasukan lelaki. Pahang memberi insentif RM10,000 kepada atlet pelayaran Nur Shazrin Muhammad Latif yang meraih pingat emas pertama negara pada Sukan Asia Hangzhou. Menerusi hantaran di Facebook, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail berkata, keputusan itu dibuat pada Majlis Mesyuarat Kerajaan semalam. Beliau berharap kejayaan Nur Shazrin yang merupakan anak jati pekan menjadi inspirasi kepada atlet Pahang lain. Pemberian insentif juga diharap dapat memberi dorongan untuk Shazrin terus melakar kecemerlangan khususnya di Tamasya Olimpik Paris tahun depan. Nur Shazrin, 25 tahun dari kampung Mambang Pekan, menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia pada Sukan Tamasya Sukan Asia selepas muncul juara acara ILC 6 wanita 27 September lalu. Kejayaan itu melayakkan Nur Shazrin untuk ke Sukan Olimpik 2024 secara merit. Mahu untung mudah lebih RM26,000 sehari, anda berpotensi jadi mangsa penipuan dalam talian. Pasukan Biar Betul menerima laporan mengenai iklan pelaburan saham di Facebook yang menawarkan untung lumayan. Cuba yakinkan mangsa, si penghantar meletakkan sekali beberapa logo termasuk ASNB, Bursa dan Halal. Turut dipaparkan gambar Ketua Eksekutif Kumpulan PNB. Sekiranya pautan diklik, anda akan dibawa ke pautan pesanan WhatsApp. Semakan mendapati ia sebenarnya iklan palsu. Penafian turut dikeluarkan PNB. Poster iklan tersebut dipercayai disunting demi kepentingan pihak tertentu. Juga di Facebook, satu lagi berita palsu dikesan. Kali ini ia berkaitan umur persaraan. Muat naik dikesan dari sebuah akaun Facebook yang mendakwa mereka peminat seorang ahli politik. Hantaran itu mendakwa had persaraan dinaikkan kepada 65 tahun. Semakan mendapati ia berita palsu. Tiada sebarang ketetapan dibuat pihak berwajib berkaitan perkara itu. Orang ramai diingatkan tidak menyebar atau berkongsi maklumat palsu. Salah laku itu boleh disiasat mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia serta beberapa lagi akta lain. Terlihat konten atau bahan fitnah, segera lapor ke SKMM. Biar betul. Tak pasti, jangan kongsi. Baik, berita tengah hari 5 Oktober berakhir di sini. Saya Hazel Desmond, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.